Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan N kerana sudi untuk meluangkan masa. Okey, pertama sekali nama saya Muhammad Izin Zuhaili. Saya akan membuat kajian tentang membina kerangka kemahiran kebolehpasaran lestari bagi graduan politeknik dalam jurusan kejuruteraan awam. So maksudnya dekat sini kita fokus kepada graduan diploma kejuruteraan awam dari politeknik. Okay, untuk kajian ini saya ingin melihat apakah permasalahan yang terdapat di kalangan graduan dari segi kemahiran kebolehpasaran mereka. Okay. Untuk makluman, saya akan menjalankan penyelidikan ni berteraskan eksplorasi. Tapi sekarang ini adalah untuk kajian awal di mana saya ingin mengesahkan permasalahan yang berlaku di industri terhadap graduan kejuruteraan awam. Okey, sebelum kita bermula, boleh saya dapatkan sedikit latar belakang dan juga pengalaman daripada Puan. Okey, terima kasih sebab menjemput saya untuk join interview ni. Okey, saya berumur 35 tahun tahun ni dan saya bekerja sebagai pembantu project manager dengan company Geoforce Sdn Bhd yang yang fokus pada kontrak. Sekejap Izian. Sebab terus je. Sekejap, aku dah macam tak tahu nak buat yang baru ke yang lama. Sebab yang baru 2 tahun tak ada ni. Aku guna yang lama kot. Boleh je. Okay, saya bekerja sebagai seorang assistant project manager pada kontraktor yang fokus on bopile construction. Dan saya mempunyai pengalaman kerja selama 10 tahun lebih kurang. Dan saya bermula daripada sebagai seorang site engineer dan seterusnya menjadi seorang pembantu project manager di dalam company yang sama. Okey, sepanjang saya bekerja ni adalah seorang dua daripada yang berlatarkan keluaran daripada politeknik. Ya. Okay. So Puan pernah involve dengan ataupun pernah terlibat secara langsung dengan graduan daripada politeknik lah selama Puan bekerja ni? Ya, betul. Sebagai keluaran diploma dan dia ada sebagai seorang supervisor pada untuk projek yang kami selia. Okay. Alright. Terima kasih Puan. Okay, so kita terus kepada soalan kajian yang pertama. Okay, daripada pandangan Puan sendiri, bolehkah terangkan kepentingan kemahiran kebolehpasaran yang ada dalam graduan? Okay, sebagai seorang graduan daripada apa pun universiti, apa yang penting pada diorang adalah untuk contohnya untuk menjual branding universiti dalam masa yang sama. Bukan sekadar personal skill, tapi dia juga sebagai branding kepada universiti yang dia belajar. Maksudnya dia macam sebagai duta institusi tempat dia belajar. Ya, betul. Itu adalah sebab kalau dia baik, maksudnya kita akan dapat relatekan bahawa institusi tu dapat produce graduan yang baik. Macam tu? Ya, betul. Okay. So seorang graduan yelah kita tahu fresh graduate dan dia perlu mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja.
dia tak maksudnya dia bersedia untuk selepas dia graduate, dia haruslah bersedia untuk menjalani apa untuk melakukan pekerjaan yang setimpal lah. So Dia maksudnya bila dia dah graduate tu pihak industri expect yang dia boleh terus bekerja. ya betul, walaupun dia kira adalah basic. Maksudnya theoretically dia faham apa yang kita nak. Okey, faham. Maksudnya di sini dia macam graduate are ready to to work on the job. Dia tahu dia ada foundation tentang teori dia, tapi dalam masa yang sama di industri dia terus boleh praktikan macam tu. Ya betul. Okay, sepanjang pengalaman kerja Puan, apakah persepsi Puan terhadap kemahiran kebolehpasaran yang ditunjukkan oleh graduan khususnya daripada politeknik? Okay. Maksudnya apa pandangan Puan terhadap graduan politeknik itu dari segi kemahiran employability dia? Sepanjang pengalaman saya bekerja dengan graduan daripada politeknik, mereka agak slow dalam uh, melakukan tugas. Maksudnya diorang tak alert dengan apa yang kami minta. Contohnya bila kita expect yang graduan mempunyai basic dalam sesuatu, dalam teori, contohnya yang paling simple concrete strength lah, sebab Okay. kita fokus so maksudnya dia basic tu diorang ada. 7 hari, contohnya kita pakai pasal concrete strength untuk 7 hari berapa persen. So basic tu semua dia kena ada, dan tak perlu untuk, maksudnya macam tak perlulah dia kena semak balik ke apa ke. Dia dah ready as in a basic knowledge, dia dah ada. Tapi apa yang berlaku dalam realiti? Diorang agak slow. Diorang slow, maksud saya dia macam agak kira basic tu tak tak menepati apa yang kami expect. Dia Okay. So slow tu tak maksudnya menjawab. dia macam slow tu maksudnya dia macam bila ditanya ataupun bila kena buat tadi contoh concrete strength tu, maksudnya kalau ada certain measurement dia kena rujuk balik ke ataupun dia tak tahu nak menjawab ke atau macam mana? Dia dia tak menjawab soalan satu lagi, kita pula suruh dia cakap, kita pula yang kena sediakan jawapan untuk dia. Okay. Dia macam kena semak balik, dia tak confident dengan apa yang dia tahu. So kat Padahal sini rasanya bahagian akademik lah kan, sebab rasanya bahagian teori ni lebih kepada bahagian akademik. So maksudnya diorang masih lagi lemah dalam bahagian akademik. Begitu. Lebih kurang macam tu sebab ada juga yang macam kita kena explain in detail apa yang kita nak sampaikan, sebab dia kurang dia kurang adaptasi daripada apa yang dia belajar tu. Dia kira senang cerita dia belajar untuk exam. So maksudnya macam dia tak menggunakan apa yang dia belajar tu dalam dia punya tugas sebagai seorang supervisor lah. So maksudnya kat sini mungkin waktu dia buat exam tu dia lepas, tapi bila kita tanya sewaktu praktikal dia tak boleh nak menjawab. Begitu. Okay, betul. Okay, faham. Okay, so seterusnya dari segi kemahiran yang so tadi dah cerita tentang kemahiran teori yang diadaptasi, yang maksudnya practicality of knowledge lah kan. Kita perlukan graduan ni dia pandai untuk gunakan knowledge dia atau menggunakan teori tu dalam kehidupan realiti ataupun praktikal dalam pekerjaan. Okay, so selain daripada itu, apakah kemahiran yang penting bagi graduan ni untuk dia ada? Maksudnya
dari pihak industri boleh tak senaraikan apakah kemahiran-kemahiran yang industri expect untuk graduan ni dah ada sebelum dia bekerja? Okay, dalam level supervisor, kita tahu yang dia sepatutnya pandai untuk manage sesuatu projek dalam yang diberi. Sebagai seorang majikan, kami mengharapkan pekerja tu boleh bekerja di bawah minimum supervision. Faham. So maksudnya bila tadi cakap boleh manage projek, maksudnya bila dibentangkan sesuatu projek, so dia tahu dia independent lah. Okay. Selain tu? Dia juga perlu, dia kena ada supervisor, dia punya tugas adalah untuk paling simple untuk memastikan projek berjalan dengan lancar, dan diorang perlu boleh tolerate antara sebagai orang tengah, management level dengan site punya level. Sebab as a manager, kita tak perlulah, takkan kita yang nak turun padang untuk guide workers. Okay. So supervisor ni adalah orang tengah kami. Okay. Dan kami hanya perlu dapatkan concern daripada dia je. So dia perlu ada kalau nak mix dengan English pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Okay. Dia perlu dia boleh orang kata membaca plan. Lepas tu dia boleh buat apa yang kita plan dalam kertas, dan jadikan dia sebagai satu kerja yang dalam dekat site. Faham tak? Okay, so maksudnya tadi apa yang saya faham daripada apa yang Puan cakap adalah dia pertama tadi dia boleh manage problem lah, maksudnya bila dah ada satu situasi, dia boleh jadikan dia boleh coordinate sebagai orang tengah di antara pekerja di site, maksudnya pekerja bawahan, dan juga management level di office untuk dia buat report. Maksudnya dia boleh sama ada dia boleh pass the correct communication, boleh pass information yang betul, ataupun bila ada ada masalah, dia boleh dia pandai manage lah, maksudnya dia bukan sekadar mereport masalah itu, betul ke? Betul, tapi kami tak mengharapkan dia untuk membuat decision. Cuma kami mengharap sebab untuk membuat decision tu bukan level diorang, kami faham. Okay. Tapi dia boleh membantu kami untuk mengurangkan risiko-risiko macam risiko yang kita tak nak berlaku, contohnya kelewatan bekerja ke apa ke, dengan delay ataupun so on. Cuma kita perlukan dia untuk membantu dalam mengurangkan risiko yang boleh berlaku dekat site. Contohnya macam kemalangan, delay, apa lagi? Okay lah, so mostly kemalangan dan delay lah. So apa yang saya faham kat sini adalah dalam decision making, mereka tak di-expect untuk buat decision, tapi mereka maksudnya majikan perlukan dia untuk bantu majikan membuat decision, betul? So maksudnya kalau mungkin dia boleh berikan option ke macam tu? Betul. Sebab diorang lebih faham apa yang berlaku dekat site. I see. So maksudnya dia bila ada satu masalah tu dia boleh buat option A, B, C, ataupun dia sekadar bagi problem saja. Dia
bukan sekadar report lah maksudnya. Okay. Dia macam ada orang yang dia sekadar reporting apa yang berlaku tanpa dan mengharapkan feedback daripada management. Tapi saya sebagai majikan memang mengharapkan akan ada untuk diorang grow, diorang kira untuk self enhancement, diorang perlu ada idea macam mana untuk solve the problem lah. Okay, faham. Okay, so berdasarkan tadi apa yang Puan bagi tahu, dia perlukan management skill, dia boleh manage project, dia boleh baca plan, dan dia tak perlu buat decision tapi dia boleh bagi option untuk bantu majikan buat decision. Maksudnya kat sini apa yang saya fikirkan adalah analytical skill dia kan. Boleh analyse situation dan dia boleh bagi option lah sebelum decision dibuat oleh pihak majikan. So rasanya kemahiran-kemahiran yang Puan sebutkan tadi ada tak pada graduan politeknik? Dia daripada apa yang saya daripada pengalaman saya, graduan politeknik ni agak kurang daripada segi management skill, sebab graduan politeknik bawah selian saya, dia masa baru masuk kerja lah. Okay. Kita kena detailkan apa yang perlu dibuat. Maksudnya dia tak ada semangat untuk belajar secara belajar sendiri, dan kita kena provide the information untuk dia bekerja. Tapi okay. cuma dia throughout the process dia bolehlah buat, cuma awal-awal keluar dia start bekerja tu macam dia punya dia kurang orang kata semangat untuk start secara sendiri. Okay, faham. So maksudnya apabila dia bagi task tu mungkin dia perlukan bukan nak cakap motivation, mungkinlah motivation daripada majikan untuk buat kerja, dan juga dia perlukan detail information sebelum dia buat kerja. Maksudnya dia tak dapat nak figure out sendiri dia punya information yang tak diberikan tanpa di provide lah. Tadi kan Puan cakap. Okay. Selain tu maksudnya persepsi Puan daripada pihak tentang graduan politeknik ni? Selain tu saya rasa disiplin juga kurang. Tapi disiplin ni sebab ni sangat subjektif dan kita tak boleh cakap tu salah graduan politeknik. Tapi kira macam contohnya lambat tu semua adalah individu punya problem. Betul. So saya perasan yang ni memang orang kata kena ketuk baru jalan pun dia sangat disiplin dia untuk melakukan sesuatu kerja tu dia sangat tak memuaskan lah. Okay, faham. Okay, macam mana pula dengan dari segi penggunaan bahasa? Adakah mereka, sebab sekarang ni kadang sometimes ada benda information ataupun paperwork dari dalam bahasa Inggeris. So macam mana graduan ni take it dan tentang penggunaan bahasa, sama ada dari segi komunikasi ataupun dari segi paperwork? Okay, untuk site punya ni communication between site supervisor dengan pekerja adalah dalam bahasa Melayu, so mungkin tak menjadi masalah. Cumanya sometimes apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan tu ada konflik kat situ.
Ada Contohnya miscommunication ke? contohnya macam bila ada masalah yang berlaku dekat site, kita perlukan kita suruh dia buat A, tapi mungkin dia buat B sebab penyampaian tu tak sampai, tak tahu sama ada kita salah bagi arahan ataupun dia silap untuk menerima arahan yang disampaikan tu. Mungkin dia salah faham dan benda tu jadi masalah tu tak dapat diselesaikan lah. Okay, so maksudnya kat sini tadi Puan beritahu penggunaan bahasa, penggunaan komunikasi di antara supervisor dengan pekerja di bawahan adalah guna bahasa Melayu. So kat situ tak ada masalah lah. Cuma kat sini di antara management level, maksudnya daripada manager bagi arahan kepada supervisor, sometimes kat situ dia ada miscommunication, maksudnya ada konflik di situ. Adakah situ disebabkan oleh penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan ataupun arahan yang diberikan tu mungkin tak dapat nak difahami oleh pekerja tu? Saya rasa tu lebih kepada tak dapat difahami dan mereka takut untuk bertanya kembali kepada kita orang. Dan diorang refer, maksudnya bila dapat sesuatu arahan dan diorang tak faham, diorang tak direct balik refer kat kita, diorang tanya supervisor yang lain dan mungkin daripada situ ada sedikit miscommunication. Sebab mungkin kefahaman supervisor lain tu lain bila dia tanya, mungkin konteks tu berbeza lah bila dia tanya kan. Betul. Sometimes manager suruh buat tutup botol, katakanlah contohnya. Lepas tu bila dia tanya, dia tak faham macam mana nak tutup botol tu, dia pergi tanya supervisor yang lain, tapi supervisor tu menjawab berdasarkan pengalaman dia, tapi bukan Betul. menjawab daripada mungkin Puan boleh ceritakan kenapa mereka tak direct terus tanya dengan manager. Adakah kat situ macam ada gap di antara manager dengan supervisor? Daripada situ mungkin cara macam mana manager tu memberikan arahan dan mungkin ada supervisor tu sendiri ada idea macam mana nak buat, tapi dia tak nak suarakan apa idea dia. Okay, so maksudnya dia tak ada confident lah untuk betul. nyatakan dia punya idea tu. Betul. Dia macam kita macam contohnya manager tu tak semestinya idea sebab manager dia tak ada dekat site. Idea dia tak semestinya boleh solve problem dekat site. Tapi bila dia ada idea macam mana untuk buat, dia tak berani untuk menyuarakan idea dia sebab dia takut mungkin manager tu tak boleh terima. Okay. So dekat situ dia macam self confident dia agak kurang lah, sebab saya perasan supervisor tersebut dia banyak komplain pasal manager punya decision making orang kata tak kena dengan site punya situation, tapi dia tak berani untuk suarakan apa yang itu maksudnya yang Puan cakap tadi, dia lebih tahu tentang apa yang terjadi kat site, tapi bila ada satu masalah tu dia tak bagi solution. So bila manager bagi solution dia tak terima pula. So bila dah jadi macam tu, dia akan ada konflik dekat situ sebab lepas tu dia pergi tanya supervisor lain pula dia bagi idea yang lain. So kat situ akan ada miscommunication dan dia tak boleh nak sampaikan dekat orang bawah sebab dia sendiri tak confident dengan apa yang perlu dibuat. Okay, faham. So masalahnya kat sini, main problem kat sini adalah miscommunication lah ya. So adakah ni relate juga dengan dia punya
cara kerja dengan berkumpulan, maksudnya dia punya teamwork. Ada teamwork, pula macam mana? dari segi teamwork, Kalau ikut situasi yang Puan cakap tadi, so dia ada gap di antara manager dengan site supervisor, tapi supervisor ni boleh pergi tanya kat supervisor yang lain. Tapi dia dalam team dia masih tak, dia masih ada konflik. So tu yang saya nak tahu dari segi bahagian kemahiran teamwork dia macam mana? okay, teamwork untuk bekerja dalam kumpulan dia saya rasa kira okey lah, sebab dia kira macam ada satu, as long kerja tu jalan, is okay. Sebab macam dalam projek kita orang dia majikan nak kerja tu kerja ada kerja dekat site. Ada kerja jalan dekat site. Okay. So supervisor ni dia kerja tu takkan jalan kalau tak ada teamwork. Oh, okay, faham. So dari segi teamwork saya rasa tak ada masalah dekat mana-mana pun, sebab cuma involvement tu saya rasa macam kurang Involvement lah. nak kata So teamwork tu sebab dari sini maksudnya apa yang saya faham daripada Puan punya statement tadi, kalau ada satu masalah tu tengok dia dapat solve. So maksudnya kat situ ada teamwork. Cuma involvement daripada pekerja supervisor tu sendiri tak tahulah dia macam mana, banyak mana dia punya involvement tu. Betul? Betul. Sebab teamwork kita skop dia besar. Okay, faham. Yang bekerja tu workers kan. So kita tak boleh nak cakap dia tak buat kerja ke apa, tapi involvement tu lah yang sebab kebiasaannya pekerja tahu apa yang dia orang perlu buat. Cumanya involvement of the supervisor sendiri dengan kerja yang dilakukan tu kita tak boleh nak kira Dia nak pinpoint lah maksudnya kat situ, sebab betul. Dia lebih pada tara kan. Maksudnya dia lebih pada subtle kan, dia menyeluruh. Betul. Okay, so dari segi pencapaian akademik graduan ni, macam mana dia punya tahap pencapaian akademik? Pencapaian akademik dia macam saya pernah mention tadi yang dia punya teori, basic knowledge dia tu tak sepadan dengan apa yang kita harapkan daripada seorang graduan. Okay. Sebab diorang dia cakap siapa-siapa pun boleh jadi supervisor dekat site as long dia boleh buat dia boleh manage orang. Tapi sebagai graduan daripada civil engineering, dia belajar benda tu. Dia sepatutnya ada backup, ada basic yang lebih besar daripada orang yang tak ada background tentang betul. Okay. So kita expect kalau orang tu tak ada background, kita kena ajar lebih. Tapi bila diorang punya ni, kita kena ajar sama macam diorang tu zero juga. Oh, faham. Okay, so maksudnya kat sini pencapaian akademik dia kurang memuaskan lah. Okay, bagaimana tahap kemahiran teknikal dia? So tadi kita dah tahu tentang akademik dia tak boleh, dia kurang memuaskan. Tapi dari segi technical skill dia macam mana? Adakah dia boleh lakukan buat segala kemahiran teknikal yang ada, yang diperlukan? Sebab
technically diorang tak perlukan, maksudnya macam in the design punya aspek, diorang tak perlu tak perlu orang kata ada, sebab diorang tak involve dalam design punya proses. Okay. Tapi on the side punya technical issue, macam saya cakap tadi yang diorang perlu pinpoint apa yang idea diorang untuk apa-apa technical, apa kesilapan teknikal ataupun ada technical issue dekat site, diorang kurang untuk memberi idea. Maksudnya contohnya, okay, saya dekat site Bhopal dia ada besi tak cukup ke apa ke, diorang tak ada bagi idea untuk buat, tapi diorang macam lebih kepada macam mana nak buat ni. Diorang dia dah cakap boleh tak kita buat macam ni. Oh, okay. So maksudnya kat sini dia tak boleh, dia tak bagi option untuk solve the problem, tapi dia sekadar reporting the problem lah. Dia contohnya kak air tak cukup, so kita okay tambah je lah air kan, tapi macam kurang tu. Saya cakap dia macam agak slow sebab dia secara logiknya dia boleh fikir benda tu, tapi dia tak boleh nak utarakan apa yang perlu dibuat. Okay. So dekat situ agak kita kena, maksudnya kita kena bagi tahu solutionnya. Oh, alright. Okay. Dari untuk supervisor tu boleh tak macam terangkan sikit kemahiran teknikal macam mana yang diorang diperlukan? Adakah dia perlu buat testing ke, ataupun dia perlu buat concrete testing ke, macam mana? Okay, supervisor dia technical yang dia perlu ada semasa dekat site. Dia tahu dalam field saya, dalam bopiling activity ni, dia perlu tahu macam mana kerja-kerja dilakukan, korek tanah bila kena batu apa perlu buat, dia berapa dalam dia punya apa, pakai tools apa untuk buat sesuatu. Macam nak korek batu tak boleh pakai tools untuk korek tanah. Okay. So technical yang basic dia orang perlu ada, macam besi macam mana nak masa nak masukkan besi dalam lubang tu, macam mana nak kira just technical yang boleh dipraktiskan, bukan technical dari segi kiraan tu tak perlu sangat, sebab itu level apa Manager lah. Level project manager lah kan untuk tahu. Dia perlu tahu macam katakan besi, at least kalau nak buat satu bore tu, besi berapa panjang dia perlu gunakan, ataupun berapa batang besi dia perlu gunakan lah. Berapa panjang, berapa dalam nak kena korek, berapa dalam nak kena masukkan besi. So dia kena tahulah info-info ni semua dia kena tahu. Okay, so macam tadi yang Puan cakap tentang kegunaan tools kalau nak korek tanah dengan korek batu berbeza. So kat sini kemahiran teknikal tu yang dia perlukan lah. Maksudnya kalau dekat paper dia cakap okay ni korek tanah, gunakan tools ni, tapi bila actually on the ground terjumpa batu pula. So maksudnya dia boleh bagi tahu ataupun bagi command tak untuk ubah tools ke, ataupun dia teruskan je. Macam begitu kan? Betul. Sebabnya okay, macam kami punya field tak ada technical macam ikat besi tu semua, kita orang memang tak ada tu. Ada tapi dia macam ikat besi ada sebab nak masukkan besi kan. So dia kena tahu macam mana, macam cara mengikat tu. Cara mengikat tu at least dia tahulah, bukan dia tahu berapa nak kena ada spacing tu semua. So dia kena check on that sebelum kita panggil klien untuk check, dia kena check dulu.
Okay, so maksudnya macam cari ikatan ataupun jarak ikatan tu at least kena ada minimum requirement. So dia tak boleh terlalu rapat sangat, tak boleh terlalu jarang sangat kan. So ini maksudnya technical yang macam ni lah yang dia kena tahu kan. Sebab benda ni semua daripada plan memang ada site untuk berapa spacing dia tu. So macam saya cakap tadi, teknik skill untuk membaca plan perlu ada. Baru dia boleh buat, baru dia boleh execute kerja tu. Maksudnya dia boleh tahu, dia faham plan punya drawing, kira ukuran besi tu. Bacaan plan tu dia faham, baru dia boleh untuk sampaikan pada pekerja macam mana nak ikat dekat site. Okay. Dan kadang-kadang baca plan pun dia refer dekat saya walaupun dah berapa tahun kerja? 4 tahun kerja. So macam okay. Dia 4 tahun agak okay, faham. Dia even macam complicated sikit dia punya drawing tu, dia akan refer kat management. Faham. So maksudnya kat sini tahap teknik kemahiran teknikal dia orang tu macam mana? Boleh puan macam rumuskan adakah dia baik, sederhana ataupun lemah? Kalau saya bagi range bawah daripada, dia tak lemah sangat tapi bawah daripada sederhana. Okay. Betul. Okay. So kita dah tahu dari segi tahap teknikal dia agak kurang memuaskan juga sebab macam tadi contoh perlu dah 4 tahun bekerja pun dia masih refer untuk baca plan. So dia mungkin kat sini tak kurang peningkatan kendiri lah. Okay, so dari segi macam tahap berfikir dia macam mana? So yang tahap berfikir ni saya rasa lebih kepada analytic skill, lebih kepada problem solving, contoh macam tu lah. So dari segi pengalaman puan macam mana terhadap graduate politeknik ni? Okay, untuk ni kemahiran berfikir diorang macam bila sesuatu contohnya saya bagi lubang tu ada problem. Alright. Macam asyik collapse bila korek pasir je dia akan asyik collapse. Okay. Dan bila sebab dia tak tahu apa, dia dekat site. So dia supposedly dia tahu apa yang berlaku semua dan dia still refer to orang yang tak ada dekat site untuk dapatkan problem, solving the problem. Maksudnya dia still need to refer senior supervisor macam mana nak buat. Diorang tak boleh nak buat decision sendiri. Nak kata kurang, mungkin kurang pengalaman. Tapi macam basicnya kalau kita tahu lubang tu runtuh dalam tanah, pasir dalam tu runtuh, kita perlu tambah solution untuk kekalkan keadaan lubang yang dah dikorek tu. Alright. So dia tak terus bertindak untuk bancuh solution tu, bagi arahan dekat pekerja untuk top up tu, tapi dia lebih pada tanya orang. Maksudnya dia tak ada, dia tak boleh buat decision sendiri. Sebab okay. ni So, adalah maksudnya ada certain masalah tu dia boleh solvekan sendiri. Maksudnya dari segi pengamatan manager, dia boleh je solve sendiri untuk terus bekerja top up pasir tadi. Tapi sebab mungkin dia kurang keyakinan ataupun dia tak ada pengalaman, so dia tak buat perkara tu, tapi dia refer kepada senior supervisor. Ya, betul. Okay. So dekat situ kita nampak yang macam dia dia pernah alami situasi tu, dia pernah benda tu pernah berlaku dekat site lain, tapi dia tak menggunakan apa yang dia dah belajar, pengalaman dia dekat site lain dia tak gunakan dekat
current punya projek. So dia takkan, maksudnya dekat situ kita nampak dia macam dia tak grow, dia tak belajar pun apa yang daripada kesilapan lama, apa yang situasi lama tu dia tak belajar. So maksudnya sisi lama tu projek yang lain lah. So bila move on Betul. kepada new project, walaupun masalah tu lebih kurang sama, tapi dia pun masih tak dapat nak solvekan juga. Betul. So dia masih refer kepada supervisor, senior supervisor dan juga manager lah. Betul. Okay, faham. Okay, lastly tentang kualitikan diri dia lah. Tadi macam ada cerita pasal disiplin sikit kan. So tapi ni lebih kepada kualitikan diri menyeluruh. So ni mungkin apa yang saya cuba sampaikan adalah dia punya first adalah disiplin, time management, dia punya keinginan untuk belajar, adakah dia dia banyak bertanya tentang situasi berikut ataupun macam dia bertanya tentang current teknologi ke, ada tak kualiti ataupun kemahiran-kemahiran yang begitu terhadap graduan ni? Untuk saya cuma perasan untuk dia maju ke depan, dia kurang berminat untuk bertanya mengenai contohnya macam tadi kita cakap pasal korek batu, dan dia tak berminat untuk tanya apa macam mana technically benda tu berlaku. Dia tak berminat untuk untuk bertanya dengan lebih lanjut apa yang apa step dia. Dia cuma yang tadi contoh sepatutnya dekat drawing korek tanah, tapi bila dekat site dia ada jumpa batu. So maksudnya kat situ dia kurang nak bertanya tentang macam mana nak solvekan yang batu tu lah. Sebab batu kan ada yang keras, ada yang tak. So macam mungkin dari situ dia kurang untuk, orang kata kalau dia nak maju tu agak lambat. Maksudnya dia macam dia depend on this. Dia boleh tanya, okay, katakan batu tu, okay, kalau batu ni keras, maksudnya kalau kebetulan batu tu lembut so boleh pecahkan, tapi dia tak tanya, okay, kalau batu ni keras kita nak buat apa? Betul. Begitu ke? Betul. Dia kurang berminat untuk tahu lebih lanjut apa yang tu. Dia macam dia just on the situation sahaja. Sebab tu mungkin sebab tu jugalah macam kenapa dia tak ambil daripada past project punya experience tu bawa ke project sekarang. Okay. Dan dia agak orang kata slow lah. Macam mana dengan dia punya macam emosi dia ataupun sikap professionalism dia? Benda ni subjektif sebab semua orang lain. So saya tak boleh nak cakap itu masalah daripada graduan politeknik. Okay, faham. Sebab ada juga masalah, tapi kira macam kadang-kadang dia terbawa-bawa lah emosi tu, macam macam mungkin dia ada masalah tapi dia still datang kerja tapi fokus dia ke lain. Tu maksudnya tu lebih pada personal lah kan. So sebab tu saya tak boleh nak cakap tu adalah masalah graduan politeknik. Okay, faham. Okay, saya rasa itu saja yang ingin saya tanya. So sebelum saya tutup, adakah terdapat lagi permasalahan yang lain yang puan ingin kongsikan terhadap tentang graduan politeknik ni lah? Buat masa ni tak ada, itu saja.
Ya, melainkan pihak tuan ada soalan yang nak ditanya lagi? Tak ada, itu saja. So sebagai pengetahuan puan, sesi temu bual ni akan ditranskripsi dan saya akan hantar kepada puan untuk pengesahan lah, supaya apa yang saya dah tanya dah ditemu bual maksudnya betul dengan apa kefahaman saya. So nanti minta puan untuk sewa dan sahkan juga jawapan tu lah. Okey. Okay, dengan itu terima kasih puan atas pendapat dan juga feedback daripada puan ni. Terima kasih banyak. Alright. Sangat hargai. Okey, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam.